Tengok juga kesalahan kita ni. Nak salah cikgu, salah cikgu, salah cikgu. Cikgu ke mak bapak anak murid? Cikgu ke? Korang kan beranak pandai tapi nak ajar anak urus diri pun tak reti. Asyik bagi phone. Sampai ke sudah anak. Beranak pandai tapi tak nak ijak anak urus diri. Ibu serang guru mulut laser. Beberapa hari ini, hangat diperkatakan isu seorang kanak-kanak tadika yang dibuang gara-gara terkencing pada hari kedua dia bersekolah. Langsung tiada notis dan hanya disuruh anak berdikari serta bebas pampers. Luahan sayu ibu kanak-kanak berkenaan di media sosial mendapat perhatian ramai. Susulan tularnya video tersebut, tampil seorang guru tadika yang juga aktif di media sosial menyela dan memberi teguran pedas buat ibu bapa yang disifatkan tidak pandai mendidik anak hingga mereka mendapat speech delay. Rentetan video yang disifatkan keterlaluan oleh guru berkenaan, ianya telah mengguris hati ramai ibu bapa yang mempunyai anak speech delay dan juga mild autism seperti ibu ini. Seperti wanita ini yang tampil dengan penuh emosi, katanya bukan semua anak-anak yang lambat membaca itu tergolong dalam golongan speech delay dan ianya tiada kena-mengena dengan ibu bapa yang tidak pandai mengajar anak. Ikuti video perkongsian beliau. Okay, aku nak respon pasal pelajar yang kena reject sebab dia terkencing dekat dalam sekolah, dekat dalam kelas ke macam mana aku tak tahu. Lepas tu ada cikgu tadika yang respon pasal kes tu dan dia blame mak ayah. Okey, aku nak cakap dekat cikgu tu dan aku nak cakap juga dekat yang komen-komen dekat cikgu tu, ada yang cakap ada anak speech delay tapi anak dia okey. Semua ni aku nak cakap. Aku ada 2 orang anak speech delay. Anak aku yang sulung tu dulu doktor kata autism. Okey, first doktor jumpa dia, doktor kata autism sebab dia jenis suka masukkan barang dalam satu tempat apa semua kan. Tapi bila kali kedua, kali ketiga doktor jumpa dia, doktor kata dia mild autism. Macam itulah tak silap aku sebab yang duk bawa rawatan ni bapak dia. Okey, aku bawa anak aku nombor 2. Nombor 2 ni dia masih lagi dalam rawatan. Anak aku yang nombor 2 ni speech delay juga. Tahun ni alhamdulillah dah darjah 1. Tapi anak aku darjah 1 masih lagi tak kena ABC, tak boleh membaca, tak boleh mengira, tak kena warna. Tapi itu tak bermakna aku ni mak yang malas. Mak yang bagi anak main handphone. Faham? Faham? Kalau nak kata aku tak bagi anak aku conteng-conteng, aku tak bagi anak aku main plasticine, rumah aku penuh dengan art anak-anak aku. Penuh, makcik. Cikgu, penuh. Anak aku conteng, lukis hantu, lukis serigala, lukis... Semua lah ada lukis kat dinding ni. Apa dia yang tak ada lukisan? Ya? Anak aku yang nombor 1 ni, dia speech delay. Tapi, masa dia dah pergi tadika, dia sangat cepat tangkap, dia sangat cepat belajar. Bila dia masuk darjah 1, dia dah boleh membaca, mengira. Alhamdulillah, syukur. Sangat cepat. Aku ajar dia lepas pampers pun, ambil masa 2 minggu sahaja. 2 minggu sahaja. 2 minggu aku ajar anak aku yang sulung untuk lepas pampers. Tapi anak aku yang nombor 2 ambil masa sampai sekarang masih tak lulus lagi lepas pampers ya. Sekarang ni anak aku dah darjah 1 yang nombor 2 tu. Dia bab kencing lulus, bab berak kejap-kejap terkucir dalam seluar. Kejap-kejap terkucir dalam seluar. Nak nangis, nak sedih, meratap, marah. Aku dah penat dah. Tapi bila ada cikgu kat luar sana yang cakap mak malas, aku sedih tau. Aku sampai satu tahap menangis depan anak aku. Sebab aku penat. Walaupun aku rasa benda tu aku tak boleh buat depan anak-anak. Aku tak boleh menangis depan anak aku. Tapi bila aku dah penat sangat, aku nangis depan anak aku. Dan bila aku dengar cikgu cakap mak malas bagi anak main telefon sampai anak speech delay. Ingat kami mak-mak ni nak ke anak speech delay? Especially aku. Kau ingat aku nak ke anak aku kena... Kau nak ke anak aku speech delay sampai 2 orang? 2 tau. Engkau tu kena bersyukur. Kau cikgu, kau pandai, kau ada ijazah, kau ada anak dan aku percaya anak kau sihat walafiat, anak engkau normal, tak ada masalah. Tapi anak aku Allah bagi 2 special. 2 nah, 2. Bukan seorang, 2. Aku kena handle 2 anak, 2. Bukan seorang. Struggle-nya kami mak-mak ni nak siapkan anak bersedia pergi sekolah. Janganlah letak salah bila anak tu speech delay mak malas. Janganlah cok mak tu malas kalau anak tu speech delay. Korang ingat kami mak-mak ni nak ke? Nak ke anak speech delay? Nak?
bila tengok pada keturunan. Okey, side bapak dia, side suami aku, ada yang lambat bercakap. So, nak buat macam mana? Jadi, kami mak-mak ni, ayah-ayah ni, doktor cakap, okey, kita sebagai parent, kita kena bantu anak kita. So, aku dengan laki aku, bantu anak aku untuk jadi lagi baik. Faham? Dok, apa saja rawatan, apa saja yang doktor cakap, kami tak ikut. Cik doktor ajar cara urutan, doktor ajar itu ini, semua aku ikut. Tak ada pun yang aku tak buat. Sebab aku nak anak aku berjaya, aku nak anak aku pandai, aku nak anak aku boleh berdikari. Tapi bila aku dengar pukul rata macam tu, memanglah mungkin cikgu tu nak cakap, mak-mak yang malas ni bila nak senang kerja bagi handphone. Tapi bila cakap anak tu speech delay sebab mak bagi telefon, baik, aku ada 2 anak. Aku ada 2 anak special tau. Aku ada 2 anak special. Nak bagi handphone ke anak. Aku dulu masa baru-baru kahwin, 5 tahun pertama kahwin, nak makan pun tak cukup. Kau rasa nak bagi handphone anak main game? Jangan pukul rata. Jangan. Aku tak cakap tau poin-poin yang cikgu tu cakap salah. Aku tak deny pun apa yang dia cakap salah. Cuma, cikgu, kau cakap elok-elok lah sikit. Kau punya gaya bahasa kau tu elok lah sikit. Kau janganlah cakap ikut sedap kau nak sembuh je. Aku ni tak pernah tak suka kau. Apa saja konten-konten kau semua aku sukalah. Kadang-kadang aku ada tinggal komen. Sebab aku suka cara kau ngajar kat kelas. Tapi bila part yang kau macam, aku sedih tau. Aku penat tau kat rumah. Kau ingat korang cikgu je penat? Aku pun penat kat rumah. Bukan aku je. Ramai lagi mak-mak yang macam aku. Orang lain mungkin ada seorang. Tapi aku percaya ramai lagi yang dekat luar sana. Ada 3 orang anak macam aku. Ada 4 orang anak macam aku. Aku Allah baru bagi 2. Aku dah penat. Orang lain mungkin ada lebih daripada aku yang aku tak tahu. Tapi inilah yang kita orang kena kuat. Cikgu-cikgu janganlah kata mak-mak macam kami ni malas. Asal anak tu ada problem je mak malas. Cubalah kadang-kadang tu cakap kan. Cuba fikir hati orang. Memanglah mungkin ada mak-mak yang malas. Aku tak nafikan. Tapi entahlah aku tak nak tahu anak aku jadi macam ni. Anak aku nak pergi sekolah, anak aku darjah 1, masih tak boleh membaca, masih tak boleh mengira, masih tak kenal warna. Dia tahu sebut nama dia je, Adam Ryan. Lepas tu, dia baru pandai panggil aku Mami, Daddy. Dia baru pandai sebut nama adik-adik dia. Dia baru pandai macam dia nak minta jutu Mami, nak makan, Mami nak minum, Mami nak mandi, Mami, Abang ya. Dia baru pandai cakap macam tu. Masih lagi pelat. Walaupun anak aku macam tu, aku dah happy dah. Cuma aku susah hati macam mana lah nanti anak aku pergi sekolah. Anak aku macam mana kalau dia terkunci dalam seluar. Kalau dia terberak dalam seluar macam mana. Kau tahu tak? So, jangan pukul sama rata. Asal anak tu speech delay, mak malas. Asal anak speech delay, mak bagi telefon. Kadang-kadang kan, apa yang kita nak cakap, kita kena fikir. Ada tak hati yang terluka? Ada tak hati yang terasa? Aku cakap terang. Masa aku dengar cikgu tu cakap, sabar. Bila anak Allah bagi kita anak yang special, maksudnya kita tahu kan maksud dia apa kan. So, cuma tolonglah janganlah cakap lebih kurang. Aku terasa tau. Memanglah aku terasa macam aku ni mak yang malas ke sampai anak aku 2 orang speech delay. Kau faham tak? Mana kita balik sekolah. Okey, sayang.
Mai saya bagi tahu anak saya pun pramatang. Anak saya ada seorang pramatang. Itu tak kisah. Tapi ada sesetengah parents yang memang malas. Yang memang malas nak kata apa? Nak ajar anak dia potty training. Itu yang saya maksudkan. Saya tak maksudkan yang memang betul-betul speech delay daripada asal. Yang memang betul-betul orang kata autism. Itu tak ada masalah. Sebab itu memang kita boleh terus direct kepada pendidikan khas. Yang sekarang saya maksudkan adalah yang mild autism disebabkan gadget. Yang speech delay disebabkan gadget. Asalnya anak kita normal, tapi disebabkan kita tak peduli kepada mereka, kita bagi 24 jam phone kepada mereka tanpa had. Itu yang menyebabkan anak kita secara tak langsung speech delay dan juga mild autism. Saya pernah dapat seorang 4 tahun lepas anak murid saya mild autism disebabkan gadget. Ini diakui oleh parents dia sendiri dan diakui oleh doktor. Jadi sebenarnya untuk mild autism kita boleh rawat. Sebab tu ramai dekat sekolah pemulihan ataupun kelas pemulihan ramai sangat speech delay. Sedangkan dia normal. Faham tak? Jadi benda-benda yang macam ni saya tekankan. Dan lagi satu yang saya bagi tahu pasal cikgu tu, saya tak setuju pun yang dia berhentikan murid tu seawal 2 hari. Sepatutnya dia buat pemerhatian 2 minggu. 2 minggu. Jadi budak biasalah untuk awal-awal memanglah dia orang akan takut, akan terkencing. Saya tak nafikan benda-benda macam tu. Yang saya marah, yang saya bagi tahu tadi adalah parents yang malas nak buat latihan potty training untuk anak dia. Faham tak? So kalau korang memang rajin, itu tak ada masalah. Itu memang baguslah. Maksudnya saya pun ada anak tau. Saya ada anak pramatang. Saya ada anak. Saya tak nafikan benda-benda yang macam tu. Faham tak? Korang janganlah. Kalau korang buat benda yang betul, korang tak perlu nak melatah pun apa yang saya cakap. Itu pandangan sebagai seorang guru dan juga pandangan sebagai seorang parents. Jadi kalau korang buat betul, tak ada masalah. Kalau korang buat benda tu tapi anak korang susah kecap, tak ada masalah. Asalkan korang ada inisiatif nak bantu anak korang. So faham tak kat sini? Jangan cepat melatah. Saya sebagai guru tak setuju dengan itu, pandangan masing-masing. Alhamdulillah, akak buat benda yang betul. Kita boleh tengok dekat sini walaupun anak kita autism ke speech delay, kita boleh try training mereka dengan baik. Saya diserang hari ni daripada mak yang ada anak autism dan speech delay. Dia cakap, kau cakap pada buka dekat siapa? Sebab anak speech delay. Anak saya tak main phone. Kak, akak nak serang saya kenapa? Saya minta maaf, banyak-banyak saya minta maaf secara terbuka di sini. Yang mana parents yang terasa dengan ayat saya cakap anak awak speech delay padan muka. Itu kepada parents yang bagi anak 24 jam phone. You fikir secara logik bila you bagi anak secara 24 jam main phone, dia tak ada penguasaan bahasa dengan baik. Sebab dia tak ada komunikasi dua hala. Jadi anak tu akan tengok sahaja phone dan dia tak pandai untuk bercakap. Dia tak pandai untuk memberitahu apa keinginan dia. Last anak bercakap bahasa kartun. Faham tak? Itu adalah salah satu punca anak you jadi speech delay. Yang mana speech delay daripada asal tapi dia tak main gadget, itu adalah orang kata ujian daripada Allah. Saya pun ada anak pramatang tau. Saya ada anak pramatang. Jadi saya minta maaf dekat sini secara terbuka kepada parents yang terasa dengan ayat saya. Yang saya bagi tahu tadi, saya jelaskan tadi, itu adalah untuk parents yang selalu bagi anak main phone. Pergi kedai makan, nak suruh anak dia bagi phone. Duduk kat rumah 24 jam main phone sebab mak ayah nak buat kerja. Itu yang saya tekankan dekat sini. Bila saya tanya cikgu pendidikan khas pun, dia memang setuju phone ini adalah menyebabkan speech delay anak. Jadi tolong, saya cakap kepada mereka yang 24 jam bagi phone dekat anak. Saya tak cakap yang memang asalnya speech delay bukan kerana phone. Saya tak cakap benda tu. Saya tidak menidakkan anak-anak speech delay. Kalau saya ni jahat, anak murid saya yang speech delay, saya tak ajar mereka. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk bagi diorang penguasaan bahasa yang baik. Faham tak? So saya minta maaf sangat-sangat kepada yang terasa dengan saya. Korang tengok contoh anak akak ni. Anak dia autism, speech delay, tapi dah ke bilik air dengan elok. Maksudnya usaha kita sebagai parents untuk nak yang terbaik kepada anak-anak kita. Faham tak? Jadi saya harap korang faham dengan penjelasan saya. Janganlah serang-serang, main serang, bercakap kurang ajar. Saya tak ada pun kacau orang.